ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat lagi bertemu dalam program kita, program online, program bedah buku, iaitu buku Perang Gerila dengan Syaitan. Dan program ini adalah anjuran Akademi Tadabbur Malaysia yang dipimpin oleh Ustaz Yusuf Arba'in ataupun PU Yusuf Arba'in. Dan Akademi Tadabbur Malaysia ni macam sebuah badan yang menganjurkan program-program yang berbentuk tadabbur secara percuma di atas talian. Jadi insya-Allah kita boleh sama-sama menyumbang untuk menyemarakkan lagi program-program yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Dan untuk sesi saya, kita bedah buku saya itu Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan, dan Alhamdulillah sebelum Ramadan itu pada 21 Mac kita berhenti, kita dah masuk topik ni, bab yang ke-8, iaitu senjata untuk menghadapi serangan syaitan. Senjata untuk menghadapi serangan syaitan. Dan kita dah bincang sampai sorry, kucing saya mengacau, dia melompat tiba-tiba. Kita dah bincang topik ni dan kita dah masuk beberapa senjata yang Allah Ta'ala ataupun agama kita berikan kepada kita untuk berhadapan dengan gangguan syaitan. Senjata yang pertama antaranya sikap waspada terhadap serangan syaitan daripada segenap penjuru. Maksud kita kena sentiasa berhati-hati. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara untuk kita menghadapi gangguan jin dan juga syaitan adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Maksud Islam yang sebenar. Islam yang sebenar, Islam yang kita katakan jelas, nas, hujah, perbincangan, tidak ada macam sembunyi-sembunyi. Sebab tu kalau kita nak tengok antara ciri-ciri yang kita kata boleh menunjukkan suatu ajaran itu mungkin mempunyai masalah adalah terlalu bersembunyi dan terlalu tertutup. Sedangkan Islam itu adalah agama yang jelas, yang mana tak perlu sorok-sorok, sepatutnya diketahui oleh semua untuk mengetahui Islam. Dan bukti yang saya katakan kita berpegang teguh pada Islam yang sebenar itu boleh menjauhkan kita dari gangguan syaitan. Ayat surah Al-Baqarah ni Allah kata, wa anna hadha ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai beriman, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan ikut syaitan. Ini satu. Kemudian sama juga surah Al-An'am ni Allah kata, wa anna hadha sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, kamu ikut jalan ni. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil, jangan diikut jalan-jalan lain, kamu akan terpesong per jalan Allah yang benar. Okey, kemudian senjata yang ketiga, ini kita bincang dah itu, memohon perlindungan Allah daripada kejahatan syaitan. Sebab kita tak nampak syaitan, kita tak tahu sejauh mana kekuatan, strategi dia, betapa sukar untuk dihadapi. Tidak ada cara lain, kita minta dengan Allah sebagai Tuhan yang boleh menjaga kita. Dan cerita minta perlindungan dengan Allah ni banyaklah. Ketika bayu lahir, ketika baca Al-Quran. Kemudian lagi, senjata untuk menghadapi serangan syaitan ni, gangguan syaitan adalah sentiasa berzikir ataupun mengingati Allah. Kenapa? Dia pada tubuh kita ni, dalam tubuh kita ni ada macam built-in, Allah Ta'ala buat cipta kita, bersama-sama kita ada jin, ada syaitan yang melekat pada hati jantung kita. Dia panggil khannas, gelar ada khannas, itu kita baca dalam surah An-Nas. Dia kata min syarril waswasil khannas, minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syaitan yang membisikkan kejahatan. Al-Khannas, tenggelam timbul. Dan khannas ini dia tenggelam bila? Dia tenggelam apabila kita mengingati Allah dalam keadaan yang tenang. Apabila kita lalai, kita kemarahan, kita bernafsu, syaitan yang akan timbul dan mudah untuk mempengaruhi kita. Jadi untuk melemahkan dia, kita kena sentiasa berada dalam keadaan mengingati Allah. Okey. Seterusnya kita terus masuk hari ni. Topik kita, ni banyak ni, panduan-panduan, tak apa. Hari ni kita akan masuk
topik yang kelima, cara untuk kita menghindari atau senjata untuk kita berhadapan dengan gangguan jin atau syaitan. Itu sentiasa berjamak bersama jemaah muslimin ataupun majoriti orang Islam. Jangan kita sempitkan jemaah itu kepada grup kita saja, parti kita ke ataupun NGO kita ke, kumpulan kita tak. Dia kata apabila kita bersama sekumpulan orang Islam, paling tidak pun kita jadi jemaah surau ataupun masjid. Kita duduk bersama mereka sepanjang masa geng-geng surau, kita kata. Ini pun antara satu cara untuk menghindari gangguan jin dan juga syaitan. Sebab apa? Kalau kita berada dalam kalangan muslim yang baik, biasa muslim baik sentiasa diperingatkan tentang kebaikan dan keburukan dalam setiap tindakan. Ada tegur menegur. Dan setan ni dia lebih mudah untuk menyesatkan orang yang bergerak sendiri, yang bertindak untuk penilaian sendiri dan tidak mendengar kewajaran pendapat orang lain. Sebab kalau kita duduk seorang, kita perasan, kita rasa kita hebat lah. Tapi tanpa sedar kita ditipu oleh setan. Dan saya jumpalah contoh-contoh orang-orang macam ni, manusia yang jahil. Jahil masa muda yang dah tua-tua ni baru nak berjenak, nak baik, nak jadi baik, tiba-tiba bermimpi. Mimpi didatangi oleh Nabi Khidir contohnya, oleh para wali Allah dalam mimpi. Dan mimpi itu mengajarkan dengan berbagai-bagai amalan. Dan orang lagu ni, saya jumpa tu kes ni, dia tak pergi mengaji. Dia tak pergi mengaji, tak pergi belajar. Dia rasa apa yang dia dapat tu betul. Dia bergerak seorang dan dia rasa dia betul, orang lain semua tak betul. Lalu sukar untuk dia dibetulkan ataupun ditegur. Umpama dia sebatang anak panah, senang dipatahkan, tapi kalau segugus, sukar dipatahkan. Sebab itulah Nabi suruh bersama dengan jemaah muslim. Paling tidak tengok solat jemaah ni, solat berjemaah. Nabi kata, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim salat illa qad istahwadha alaihim syaitan. Mana-mana 3 orang lelaki ataupun wanita yang berada di bandar ataupun berada di kawasan terpencil pada pasir, yang tidak mendirikan solat secara berjemaah, mereka ni akan dikuasai oleh syaitan. Nabi kata, fa'alaikum bil jemaah. Kenapa? Kamu kena bersama dengan jemaah. Paling tidak sembahyang berjemaah. Kenapa? Fa inna ma ya'kul adh-dhi'bu al-qasiyata. Nabi kata serigala tu macam setan lah, mudah untuk membaham kambing yang bersendiri tanpa kawanannya. Ini contoh kita kata bila tidak berjemaah. Kebetul opposite pula dengan cerita kalau different gender ni. Nabi kata ingatlah jangan seorang lelaki itu bersendirian dengan seorang wanita, kerana pasti yang ketiga itu adalah syaitan. Oleh itu hendaklah kamu sentiasa bersama jemaah kumpulan muslimin dan jauhilah perpecahan, kerana syaitan sentiasa ada bersama orang yang berseorangan dan semakin jauh daripada orang yang berdua. Siapa yang ingin mendiami syurga terbaik, dia kena sentiasa bersama jemaah muslimin. Cina yang kita kata bersama jemaah muslimin ini kadang-kadang jadi polemik. Sebab apa? Setiap pihak mendakwa jemaah itu adalah jemaah dia. Dan kalau saya kira pada tahap yang paling sederhana, kita tak boleh mendabik dada mengatakan jemaah yang dimaksud oleh hadis ini adalah jemaah kita, parti kita, kumpulan kita, aliran kita dan sebagainya. Asal saja kita bersama dengan sekumpulan umat Islam orang yang baik-baik. Paling saya kata minimum jemaah surau masjid yang mana dia boleh saling tegur menegur antara satu sama lain. Dan saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya dengan tafsir dan gerakan dakwah secara sendirian ni lama. Semasa saya mula kerja di UAE, saya dah mengajar semua sekali lah. Sehingga dah tahun 2012, 2011, dah 11 tahun saya rasa kekurangan. Saya melakukan kesilapan, tidak ada orang yang menegur. Contohlah, kalau kita tersilap, kita tak sedar tapi tidak ada orang menegur. Lalu saya fikir, saya berdoa kepada Allah. Saya nak berada dalam kumpulan orang yang boleh menegur atau memberi manfaat kepada saya. Kemudian satu hari, nak jadi cerita, saya baca dalam page website Dr. Zaharuddin. Kami lama berkawan lah. Dia kata dia baru kumpulkan asatidzah untuk kita bergerak ke arah satu direction. Saya pun kontak dia kata boleh, sila jemput. Lalu saya pun join lah kumpulan itu. Dan kita pergi berjumpa dengan beberapa kali, beberapa siri. Akhirnya, Alhamdulillah kami bersetuju untuk tubuhkan NGO yang kemudian kami namakan Mursyid. Dan sepanjang saya masuk Mursyid ini mula pada tahun 2011 sampai sekarang, memang banyak manfaat yang kami dapat. Antara yang paling ketara, kita dapat syura.
semangat syura. Dan kita mudah untuk minta bantuan sesuatu yang di luar kepakaran kita. Dan bila kita berlaku syura, kita ada berjemaah bersama dengan jemaah kita, saya boleh bandingkan. Dulu-dulu masa muda, tahun 2000 sampai 2011, kita banyak syok sendiri. Tetapi bila kita masuk dalam mursyid kita, satunya kelebihan, kita akan lihat rupanya ramai lagi yang lebih alim, berilmu daripada kita. Contohnya masa awal penubuhan mursyid, kalau saya senaraikan tokoh-tokohnya memang hebat lah. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia itu mursyidul am kami dulu. Lepas tu Datuk Dr. Abdul Basit, Dr. Zahaza, Dr. Zaharuddin, Dr. Izhar Arif, siapa lagi? Sifu Nasir, Ustaz Hasizan Jamil, Ustaz Ahmad Husni, semua geng-geng otai belakang ni. Dan sepanjang kita bersama, saya bersama dengan jemaah ini, saya kata jemaah ilmuwan dalam kalangan ini, kata kita panggil sebagai mursyid Murtaqa Asatidzah Doa, banyak sekali manfaat kami dapat. Dan kalau kami melakukan kesilapan, saya melakukan kesilapan, kita ditegur. Dan ukhuwah yang terjalin sesama jemaah muslim sebegini sangat bagus untuk menjadi bimbingan, pembimbing kita dan menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Sebab apa? Sepanjang kami bersama, daripada dulu sampai sekarang, alhamdulillah mursyid lagi, masih lagi kekal, banyak sekali manfaat yang kami dapat dan kita boleh saling tegur menegur dan tidak adalah kita kata syok sendiri dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, macam saya katakan tadi, memang penting untuk kita bersama jemaah muslimin untuk memastikan kita tidak terbabas perasaan bagus tanpa bimbingan. Cuma hadis ni tuan-tuan, Nabi kata janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan ataupun berkhalwat ataupun bersunyi-sunyi bersendirian dengan wanita. Cuma hadis ni, bahagian pangkal hadis ni, dah halang kita baca hadis ni, kita kena ingat khalwat dulu dengan khalwat sekarang dah berbeza. Dulu kalau nak berkhalwat, kena keluar berjanji, keluar duduk bawah pokok tengah malam dalam semak samung ataupun bilik hotel, lalu berlakulah benda yang tak elok. Itu khalwat dulu. Tapi sekarang ni, khalwat ni dah berubah dimensi dia. Khalwat sekarang dah berlaku dalam telefon. Seorang lelaki berada di rumah dia, manakala seorang perempuan pun ada tempat lain. Tapi kedua-duanya pegang telefon dan keduanya boleh berkomunikasi. Sama ada video call ataupun WhatsApp. Walaupun kita kata tidak berada secara fizikal di satu tempat, tetapi maksiat tetap berlaku. Dan berdasarkan hadis ini, kita perlu luaskan skop perbincangan hadis ini, dia boleh berlaku juga kepada lelaki dan juga perempuan yang berada di dua tempat berbeza tapi mereka menggunakan device atau segala bagai gadget. Waktu saya sini, kalau sekiranya ada orang perempuan, ada perempuan mesej saya, tanya soalan ke berkomunikasi, saya ada limit dia. Kita letak standard ataupun kita letak rules, regulation supaya kita tidak terbabas. Sebab syaitan ni dia pandai selip masuk. Katakanlah kalau berlaku komunikasi tu, tanya soalan secara berutusan, lebih 10 malam, saya akan kata okey cukup, saya dah tak selesa, ini bukan masa untuk kita berkomunikasi. Lepas tu kita kena jaga batasan tu. Dibimbang nanti cakap-cakap kita tu lama kelamaan dia akan jadi khalwat tanpa sedar, dan pada masa itu syaitan akan masuk, lalu cerita hubungan lelaki perempuan yang mulanya minta nasihat itu akan beralih kepada episod lain yang sedang, kalau saya kata, direncahkan sedapnya itu oleh syaitan. Jadi kena binyak. Allah habis. Okey, kita masuk yang keenam. Antara senjata untuk kita berhadapan dengan syaitan ni, kita kena kenal pasti semua strategi syaitan. Dan sudah pasti untuk kenal strategi syaitan ini mesti berdasarkan ilmu. Sebab itulah para ulama sepanjang zaman mereka telah membuat kajian yang sangat mendalam mengenai tipu daya syaitan. Contohnya, antara buku yang boleh dicadangkan adalah Talbis Iblis, tipu daya iblis. Tipu daya iblis ni, ini ditulis oleh Imam Ibn Jauzi, dan buku ni alhamdulillah dah banyak diterjemahkan. Dan perbincangan dia sangat mendalam sehingga kadang-kadang kita terkejut, kita pun tak sedar, oh rupanya aku ditipu oleh syaitan. Antara contohlah Ibn Jauzi dalam kitab ada Talbis Iblis ni. Dan sebenarnya tuan-tuan, buku saya ni Perang Gerila dengan Syaitan, ini pun sebahagian daripada macam adalah bau-bau macam buku Talbis Iblis. Perang Gerila dengan Syaitan ni, saya tulis dalam buku ni, saya senaraikan cara untuk kenal
strategi syaitan untuk untuk merosakkan kita dengan auratnya dan sebagainya. Kita dah bincang lagi tu pada bab yang ketujuh, senjata ataupun perang gerila dengan syaitan. Segala sudut, berbagai cara untuk mereka goda. Jadi saya rasa saya tunjuk lagi sekali contoh-contoh tu supaya saya ada buat ringkasan. Ni. Ini ya. Ini kita kata antaranya. Serangan syaitan ni kita kena kenal pasti ni dia ada serangan berbentuk mental, ada serangan berbentuk fizikal. Mental macam dia kosmetikkan hak batin jadi baik. Haram jadi okey. Ekstrim sangat. Itu pun terus gangguan syaitan. Lepas tu suka melengah-lengahkan ibadat, tipu manusia bagi janji palsu, berangan lebih, ubah ciptaan Allah, pakai tattoo, cukur kening. Lepas tu jauhkan diri daripada Al-Quran, goda orang berilmu dengan sugukan dunia. Lagi menimbulkan keraguan dalam agama ni, dia duduk main dalam kepala ni. Dia tanya, siapa buat langit, siapa buat bumi? Allah. Siapa buat Allah? Dia timbulkan benda macam tu. Nasihat palsu, lupa benda baik, tabur fitnah, lepas tu menggalakkan sihir. Ini syaitan ni. Menakutkan manusia buat kebaikan. Sedekahlah nanti habis makan apa lepas ni. Menggalakkan pendedahan aurat yang melampau. Mengapikan permusuhan, mimpi ngeri, mempromosikan institusi hantu sebagai entiti yang berpengaruh. Ini yang dah kita bincang lah sebenarnya panjang lebar. Manakala serangan fizikal pula, kita tengok ada apa? Macam gangguan, rasukan jin. Ini kita bincang hari tu. Ada ke tak? Boleh ke tak berlaku gangguan jin rasuk ni? Ada perbincangan ulama dia. Kebakaran rumah, gangguan terhadap bayi baru lahir dan sebagainya. Jadi bila habis bab yang ketujuh, cerita mengenai perang gerila, contoh-contoh serangan mereka, kita masuk bab yang ke-8 ni, yang mana dalam bab ni saya beri ataupun saya berkongsi dengan tuan-tuan sekalian cara-cara untuk kita berhadapan dengan syaitan. Dan antara satu, macam saya katakan tadi, antara satu cara untuk kita berhadapan dengan syaitan ataupun senjata kita kenal pasti semua strategi syaitan. Rupanya sekarang kita sedang belajar ni. Kita sedang mengasah senjata kita. Dengan mengenal pasti semua taktik-taktik strategi syaitan nak merosakkan manusia. Dan antara buku yang bagus macam buku Talbis Iblis ataupun Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan, ini karangan Ibnu Jauzi. Kedua buku ni menghuraikan bentuk godaan tipu daya syaitan kepada manusia tanpa mengira orang tu jahil ataupun berilmu. Kalau orang berilmu boleh ditipu oleh syaitan, apa targi manusia yang jahil? Contoh antara satu yang menarik lah, Talbis Iblis. Dia kata antara contoh orang ditipu oleh iblis siapa? Dia kata orang yang bangun pagi, awal-awal pagi, naik ke menara masjid, sebab dulu tak ada mikrofon macam sekarang. Waktu dia duduk dekat menara, dia membaca Quran kuat-kuat di awal pagi. Waktu katanya Ibnu Jauzi, terkumpul pada lelaki ini orang ni dua tipu daya syaitan. Yang pertama, dia jadi macam sombong, takabur, dia rasa suara sedap. Dan dia kata dia melakukan ibadat nak share pada orang lain. Yang kedua, suara dia yang nyaring dan kuat di menara itu telah mengganggu orang nak berehat. Lalu akibat dia apa? Orang akan maki hamba. Dan perkara ini kita tengok zaman kita ni ada. Awal subuh ada orang pergi ke surau masjid, dipasang kaset mengaji setengah jam sebelum subuh. Mungkin orang yang ada masalah tidurnya lewat, letih, tak boleh tidur kerana gangguan, dia jadi marah, benci dengan surau masjid. Sedangkan benda tu tak disuruh pun oleh agama. Yang perlu kita highlight di awal pagi adalah azan. Azan, bukan pasang kaset mengaji. Tapi benda macam terlalu halus, bila kita tegur kita pula dilihat sebagai tidak Islamik. Sedangkan itu antara contoh talbis iblis. Ini banyak lagi lah perkara-perkara lain yang perlu kita perhatikan. Okey, kemudian yang ketujuh. Ini antara satu senjata untuk kita berhadapan dengan gangguan syaitan ni, kita kena menyanggah dan menentang syaitan. Syaitan ni ditipu kita dengan berbagai hasutan dan juga nasihat palsu. Dan nasihat palsu mereka tu memang Allah tak nak sebut lah. Jadi bila kita kenal pasti nasihat palsu mereka, kita perlu menentang syaitan. Sebab Allah kata wala tattabi'u khutwatus syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan.
Setan ke situ, jangan ke situ. Setan buat ni, jangan buat ni. Okey, setelah diketahui tentang kepalsuan syaitan dalam segenap tindakannya, kita perlu sanggah, tentang dengan bersungguh-sungguh. Ini ada beberapa contoh, ada beberapa contoh. Penentangan ataupun penyanggahan syaitan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengelakkan pembaziran. Sebab Allah Ta'ala sebut, syaitan ni membazir. Tengok ayat ni, Allah kata, wala tubadzir tabzira, janganlah kamu membazir. Dengan membazir, ya. Kenapa? Innal mubadzirin, sesungguhnya orang yang membazir itu kanu ikhwana syayatin, mereka ni adalah saudara setan. Bila ayat ni sebut membazir saudara setan, kita kena sanggah. Kita kena go opposite way. Kita tidak akan membazir. Buka paip nak ambil wuduk, buka perlahan. Kenapa takut membazir? Belanja biar berpatutan. Kenapa takut membazir? Kenapa takut sangat membazir? Aku tak nak jadi kawan setan. Ini perangai setan, aku nak lawan setan, aku tunjuk opposite direction. Ini antara contoh. Kemudian seterusnya, makan minum. Makan minum dengan tangan kanan. Sebab apa? Setan ni dia minum dengan tangan kiri. Nabi kata, hadis Sahih Muslim, Nabi kata apa? Idza akala ahadukum, bila seorang mereka makan, makan dengan tangan kanan. Bila minum, minum dengan tangan kanan. Kenapa? Setan dia makan tangan kiri, minum pun tangan kiri. Jadi orang kata, Ustaz, kalau orang tu kidal macam mana? Dia kata tak ada masalah. Kidal tu buat macam biasa. Cuma bila kita sampai pada aktiviti-aktiviti yang khusus, macam disebut secara terang oleh hadis ini, makan, minum, masuk masjid. Waktu oleh kerana ini antara perkara khusus yang disebut oleh Nabi kita, kita kena ikut. Tapi Ustaz, saya tak boleh makan tangan kanan sebab saya ini memang kidal. Pada masa itu kita kena ikut sunnah Nabi lah. Awak kena tahan sekejap. Kalau awak menulis pakai tangan kiri, awak buat benda lain pakai tangan kiri, untuk makan saja awak kena latih diri awak makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Sebab apa? Kalau awak makan tangan kiri, awak akan makan bersama setan. Itu perangai setan. Jadi kanan ini adalah sesuatu yang positif, yang kiri ini adalah sesuatu yang negatif, dan dia adalah antara perkara yang dilakukan oleh setan. Jadi susah, mula-mula memang susah sebelum kita belajar ni. Kita kena latih. Makan kanan. Masuk toilet kaki kiri contohnya. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Dia ada adab-adab yang diajar oleh agama kita, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan-tuan, cerita pasal makan ni pun pernah berlaku. Ini keajaiban lafaz basmalah. Saya pernah baca sebuah hadis, cerita dia ada seorang lelaki, dia belum lagi memeluk Islam, datang jumpa dengan Nabi. Dia datang jumpa dengan Nabi, dia kelaparan. Nabi jamu lah minum. Dia minum banyak sungguh susu. Kata sampai 7 gelas. Lepas tu dia pun terima Islam, masuk Islam. Besoknya, lepas dia bangun pergi ke masjid, Nabi pun ajarlah panduan-panduan dalam agama kita. Makan macam mana, minum macam mana, baca apa. Atau lelaki tu pun ikut, dia pun minum. Bila dia minum, 1 gelas sahaja sudah cukup. Dia dah kekenyangan. Dia dah tak mau apa, tak mau tambah. Dia tak mampu nak tambah. Jadi para ulama berbincanglah kenapa perkara ini berlaku. Lalu jawapan diberikan sebab semalam dia belum Islam. Jadi dimakan dengan banyak dan juga lahap itu bersama-samanya ada setan. Tetapi next day bila dah memeluk Islam, lalu diajar oleh Nabi adabnya, cara makan hak sepatutnya mengikut adab-adab Islam. Jadi dia jadi macam cukup, atau kita kata cukup untuk makan. Ya, saya cuba cari. Tak jumpa hadis. Saya pernah tulis. Okey, tak apa. Ya, saya cuba cari, saya ada tulis. Tak apa, tak jumpa. Okey, sambil-sambil sementara kita sampai sini lah. Sementara saya cari, kalau tuan-tuan ada soalan dulu, boleh celah-celah tanya dulu soalan ke.
Cuma ada hadis Nabi dan Nabi kata orang kafir makan dalam 7 hidangan. Makan dalam 7 hidangan. Manakala orang beriman makan dengan 1 hidangan. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab orang kafir ni dia bukan dia saja makan. Ada benda lain juga makan dengan dia. Manakala orang beriman ni dia makan, tetapi dia makan tu makan dengan keberkatan, dengan menyebut lafaz basmalah dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu makan dia tu makan dengan kadar yang berpatutan. Bukan makan apa? Dia kata macam orang kafir makan. Dan antara satu rahsianya dengan menggunakan tangan. Menggunakan tangan kanan dan bukan tangan kiri. Kita sanggah syaitan. Okey, kemudian seterusnya, kita terusnya. Antara benda yang kita boleh buat untuk menyanggah syaitan, tidur siang. Sedap budak ni tidur, tengok. Tidur sebentar pada waktu siang, tengah hari. Kenapa? Kerana syaitan tak tidur pada waktu itu. Jadi kalau boleh tengah hari tu, kalau ada masa duduk sekejap tak apa. Nabi kata qilu, tidurlah sekejap, qailulah. Qailulah ni perkataan qalil. Qalil sedikit. Jadi dia tasghir. Dia kalau belajar bahasa Arab dia ada panggil lafaz sirah ataupun perkataan itu ditambah sikit, ditukar baris. Qalil jadi qilu, qailulah. Qailulah maksud tidurlah sedikit. Bukan tidur sampai 2 jam, setengah jam, 20 minit, 15 minit. Gitu. Kenapa dia boleh refresh balik kesegaran tubuh badan kita. Dia kata fa inna syayatin la taqil. Nabi kata tidurlah sekejap pada waktu tengah hari. Kenapa setan tak tidur? Jadi lalu kita fikirlah kenapa nak kena tidur tengah hari? Kenapa setan tak tidur? Bila setan tak tidur kita kena tidur. Sebab setan ni antara benda dia suka manusia menguap. Kalau kita menguap, Nabi pesan tu kalau kami muak, kamu kena tutup mulut. Jangan sampai bunyi macam tu. Sebab apa? Setan akan ketahukan kamu. Kenapa? Setan ketahukan kita tu. Sebab bila kita menguap, itu menandakan kita letih. Bila kita keletihan, kita jadi tidak produktif. Jadi kita tak ada solat malam, kita baca Quran ke semayang pun macam keadaan lalai. Jadi perlu kepada rehat. Jadi tengah hari ni dia sangat sesuai even dengan fisiologi tubuh kita. Sangat sesuai. Fisiologi tubuh kita. Bila kita tidur tengah hari, kita bangun untuk kerja atau solat zuhur ke, kita jadi fresh, tak mengantuk. Lepas tu kita boleh bertahan sampai tengah hari, sampai petang. Dan malam nanti untuk solat malam kita dah cukup rehat, kita mudah untuk bangun solat malam dan qiyamul lail dan sebagainya. Jadi itu antara kelebihan. Kenapa kita kena qailulah, tidur seketika. Ni bila kita nak tidur tengah hari tu cara nak dapat pahala. Tidur sekejap, aku nak letak kepada sekejap, kenapa nak bagi fresh balik masa rehat kita tu, dan aku nak menyanggah syaitan. Bila kita tidur, syaitan marah. Dan bila syaitan marah, kita dapat pahala. Dan itu cara untuk kita kata melawan syaitan. Nampak unik tak, pelik Okey, terus ni tidur, tengok dia dibagi, dia kata tidur sebentar pada waktu yang punya banyak faedah. Membantu rehatkan badan, saya dah sebut tadi memberi rehat pada badan untuk bukan ibadat. Ini contoh, mengawan dan menutup mulut ketika menguap kerana ia menjadi bahan ketawa syaitan. Nabi kata at-tatha'ubu minasyaitan, menguap tu daripada sifat dan juga kegemaran syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum, bila kamu menguap maka dia kena tahan dengan tangan semampu kamu. Kenapa bila kamu kata gitu, saya pun dah muak. Syaitan akan ketawakan kamu sebab ia melambangkan kita tengah keletihan. Lepas tu saya pernah baca Rasulullah tak menguap. Rasulullah tak pernah menguap. Tak tahu betul ke cerita ni, sebab dia kata menguap ni daripada gangguan syaitan, sedangkan Rasulullah ni satu-satu manusia yang bebas daripada gangguan syaitan sebab baginda adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lagi mengelakkan kegopohan dan juga mengelakkan kita kena amalkan ketenangan. Hadis ini Nabi kata apa? Dia kata al-anatu minallah, ketenangan itu adalah daripada Allah. Maksud ataupun disukai oleh Allah. Daripada sifat-sifat yang disukai oleh Allah. Wal ajalatu minasyaitan.
Wala ajaratu minasyaitan. Manakala gopoh tu berpunca pada syaitan. Sebab apa? Bila kita gopoh, syaitan suka lah. Sebab bila syaitan apa? Bila kita gopoh, kita akan melakukan kesilapan. Kita akan buat kesilapan, kita akan buat uh, keputusan-keputusan yang tidak betul yang mungkin boleh memudaratkan orang lain. Boleh memudaratkan orang lain. Sebab tu apa? Sebab itulah Nabi kata Allah Ta'ala suka kepada ketenangan. Ketenangan. Okey. Terus antara cara kita nak menyanggah syaitan. Jangan semayang kalau mengantuk. Jangan semayang kalau mengantuk. Nabi kata apa? Hadis ni tengok. Hadis Musannaf Abdul Razak. Musannaf Abdul Razak. Dan juga Mu'jam Kabir. Okey, tuan-tuan, saya dah jumpa dah. Saya stop share sekejap. Ataupun saya buka dalam Facebook saya. Ni pun nak tunjuk kata minum tadi tu. Bila setan tumpang sekaki, memang dia boleh apa? Dia boleh menyebabkan apa kita jadi celaru ataupun makan tak cukup. Mana dah kira. Minum susu. Keluar sekali ni dah. Okey. Tengok tuan-tuan dekat skrin. Bila syaitan tumpang, 7 hidangan pun tak cukup. Okey, hadis ni tengok. Daripada Abu Hurairah, dia kata satu hari Rasulullah pernah menerima seorang tetamu yang belum memeluk Islam. Baginda lalu mengarahkan agar diperah susu kambing untuk diberikan kepadanya untuk minum. Selepas habis satu perahan, dia minum lagi. Kemudian habis, minum lagi. Sehingga cukup 7 perahan, 7 kali minum. Dahsyat ni. Esoknya beliau memeluk Islam dan Rasulullah mengarahkan agar diperah susu kami untuk diberi minum. Selepas sekali minum, diperah lagi untuknya satu perahan, tapi dia tak mampu dah habiskan minuman susu daripada perahan berikut. Berikutan itu Nabi berkata, Nabi kata apa tengok Nabi kata al-mu'minu yashrabu min mi'an wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a'. Nabi kata orang beriman minum dalam satu hidangan, manakala orang kafir minum dalam 7 hidangan. Ini hadis Sahih Muslim ni, hadis Sahih Muslim. Lalu para ulama memberi beberapa pandangan tentang hadis ni. Hadis ni membawa masuk kiasan betapa orang beriman dia sederhana dalam makan dan juga minum. Orang kafir, orang tak beriman, dia minum makan tanpa had demi memuaskan nafsu. Dan ni pula rupanya disebut oleh Allah dalam surah Muhammad. Allah kata innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat. Allah masukkan orang beriman beramal saleh dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai. Allah kata walladzina kafaru, dan sebenarnya orang yang kafir itu Allah kata yatamatta'un, mereka menikmati kesenangan dunia, wa ya'kulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang ternak. Neraka adalah tempat mereka, macam haiwan, makan. Itu takwil yang pertama. Yang kedua, orang beriman ni disebut nama Allah sebelum makan. Apa saya katakan tadi, cerita dia Nabi ajar adab. Nabi dia perlu Islam, Nabi pun mula ajar nak makan macam semua sekali. Jadi orang beriman menyebut nama Allah sebelum makan. Kesannya makanan mereka dilimpahi berkat, kebaikan yang banyak dan dijauhi syaitan. Oleh kerana itu, okey, alhamdulillah. Syahira, terima kasih. Oleh kerana itu, mereka jadi cepat kenyang walaupun makanannya sedikit. Orang kafir pula tak sebut nama Allah dan kesannya syaitan tumpang sekaki makan bersama mereka. Akibatnya makanan yang banyak tetap tidak memadai keperluan mereka. Ini syarah Sahih Muslim ketika dia menghurai hadis ini. Dalam hadis lain pun Nabi sebut, Nabi kata apa? Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkar ismullah. Yani setan dia kata yastahillu ta'am, boleh tumpang makanan yang tidak disebut nama Allah. Jadi lepas tu ada hadis lain sahabat Nabi tu baca bismillah, lepas tu sekali dia terlupa.
Lepas tu dia pun kata bismillahi awwalahu wa akhirahu ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Aku dengan nama Allah di awal di akhir. Lepas tu Nabi ketahu. Lepas tu Nabi kata setan termuntah. Maksudnya kita tak nampak ni. Kita tak nampak tapi benda ni real dan benda ni memang ada. Jadi kesimpulan kita jangan pandang remeh lah. Kita jangan pandang remeh benda ni memang setan ada bersama kita dan dia sentiasa ambil peluang untuk kita kata apa merosakkan kita. Jadi cara untuk kita lawan setan sehingga dia menjadi senjata kita kena opposite. Dia makan minum tangan kiri, kita makan minum tangan kanan. Dia tak tidur tengah hari, kita tidur tengah hari. Itu contoh. Kemudian kalau setan suka kegopohan, kita jangan layan kegopohan. Kita kena tenang dan juga bersabar. Tenang dan juga bersabar. Okey, kemudian ni sama juga nak lawan setan ni kita kena go against syaitan apa dia? Mengelakkan solat keadaan mengantuk. Nabi kata an-nu'asu fi as-salati min asy-syaitan, mengantuk dalam solat berpunca daripada setan. Wan-nu'asu fil qital amanatun min Allah, tapi mengantuk dalam perang adalah rahmat keamanan daripada Allah. Ni pelik. Lepas tu kalau kita mengantuk jangan solat. Jangan solat tengah mengantuk. Kita akan pergi menerawang, pergi ke mana. Jadi kalau kita rasa mengantuk, macam kita lapar, makanan dah terhidang, makan dulu. Tapi nak solat tu bukan kata kena tidur dulu. Buatlah sesuatu yang boleh kita kata menghilangkan mengantuk tu. Pergi basuh muka ke, sedut air ke hidung ke, kumur banyak-banyak ke, yang mana ia akan menyebabkan kita rasa fresh kembali, segar dan juga tenang. Lepas tu kita pun boleh solat. Lepas tu mengantuk dalam perang dikira sebagai amanatun minallah. Ini ajaib. Memang ada dalam surah Ali Imran. Dalam surah Al-Anfal ada Allah Ta'ala sebut pertolongan Allah kepada para sahabat Nabi dalam perang Badar. Mengantuk sebelum perang, pada malam sebelum perang. Ada ayat. Lepas tu dalam perang Uhud disebut surah Ali Imran, mengantuk ketika tengah-tengah perang. Masa tu umat Islam dah mengalami kekalahan. Apabila musyrikin Quraisy dah mula gempur, masa tu gempar, ketakutan. Tengah-tengah duk takut ada beberapa sahabat Nabi yang tiba-tiba rasa mengantuk sehingga pedang dia jatuh. Dia ambil, mengantuk lagi, jatuh pedang. Lepas tu dia ambil kali ketiga, mengantuk hilang, takut pun hilang. Jadi seorang macam mengantuk ni, dalam perang tu dia macam sponge. Allah Ta'ala hantar sponge. Sedut, hilang rasa, takut dengan mengantuk. Macam kita lah, kita mengantuk sangat letih. Kita pun tak boleh lah, kita berhenti sekejap tepi jalan. Kita berhenti dekat pump station ke atau berhenti dekat R&R ke, mengantuk ni kita letak kepala sekejap, dapatlah tidur terlelap dalam masa 5 ke 10 minit, kita bersedar, kita rasa macam fresh, hilang sekejap segala mengantuk tu. Umpama macam tu. Jadi bila mengantuk dalam solat, jangan teruskan solat, dibimbangi kita baca benda lain. Kita baca benda lain. Okey. Sorry. Saya pun pernah dalam kuliah saya terlalu mengantuk. Tapi terpaksa dia teruskan kuliah. Kuliah online. Apa jadi? Tengah-tengah kuliah saya tersedar dua kali saya macam mengacau. Saya cakap, perkataan tak apa-apa keluar. Itu bahaya. Okey. Seterusnya, ni kita kena sanggah syaitan. Syaitan ni memang sangat pemarah. Jadi cara dia tukar, jangan pemarah. Nabi kata innal ghadaba minasyaitan. Sifat marah itu daripada setan. Wa innasyaitana khuliqa minan nar. Setan itu dicipta daripada api. Lepas tu Nabi kata wa innama tudfa'un nar bil ma'. Api itu pula dipadamkan oleh air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bila kamu marah, Nabi kata kamu kena berwuduk. Bila kamu marah, kamu kena berwuduk. Dan kita marah. Biasalah, kalau tak marah bukan manusia. Kalau dia itu baik, tak marah langsung, dia ada something wrong. Dan kalau tak marah pada setengah keadaan, berdosa. Tak marah bila isteri ke anak kita kan melakukan maksiat, dia jadi dayus, tak masuk syurga. Jadi marah kena ada, tapi kena letak pada tempat sepatutnya. Dan marah kita pula jangan dilayan-layan sehingga bawa-bawa lama. Itu dah jadi macam kata apa, dah masuk ajinomoto, perencah daripada syaitan. Marah perlu, tapi kalau kita marah jangan dilayan. Dan Nabi kata padamkan kemarahan itu dengan cara berwuduk.
Kalau agak-agak berwuduk tak hilang juga, dan punca kita jadi marah tak ada di sekeliling, contoh suami isteri ke anak ke, bila kita marah ni, jangan duduk situ. Jangan duduk dekat. Sebab apa, bila duduk dekat ni syaitan akan masuk. Macam saya katakan tadi, dalam kita, dalam diri kita ni ada khannas, syaitan tu. Yang dikatakan qarin. Qarin tu, dia apa? Dia bersama kita. Dia akan perhati tenggelam timbul. Bila kita tengah marah ni, masa tu dia kuat pengaruhnya. Jadi kita kena mengelak daripada mengapi-apikan lagi punca kemarahan kita tu. Punca kemarahan kita tu. Allahu Akbar. Okey, itu senjata yang ketujuh tadi ya, panjang tu. Maksud menyanggah syaitan dalam benda-benda kegemaran mereka. Dia pakai tangan kiri, kita pakai kanan. Dia tak tidur siang, kita tidur siang. Lepas tu dia apa, jenis pemarah, kita kena jadi penyabar. Dan dengan cara ini, lama kelamaan syaitan tu dia macam dia tak boleh masuk. Kita jadi dah bina kekuatan dalaman untuk mengelak daripada ni. Okey, yang ke-8. Yang ke-8 yang penting juga, sentiasa memperbaharui taubat dan juga istighfar. Taubat berterusan mampu menghalang godaan tipu daya syaitan. Taubat ni dia mengaku kesilapan, dia buang ego. Dia mengaku di manusia dia ada kelemahan. Mengaku ada kelemahan. Manakala orang tidak taubat, tidak istighfar, dia rasa dia okey, dia jadi ego. Bila dia ego, lagi mudah syaitan nak tipu dia. Tengok ayat ni. Allah kata innal ladzina taqaw. Sesungguhnya yang bertakwa tu, idza apabila massahum ta'ifun minasyaitan, apabila dia disentuh ataupun dia diganggu dengan sesuatu hasutan syaitan untuk buat jahat, tadhakkaru, dia pun ingat ke Tuhan. Fa idza hum mubsirun, lalu bila dia ingat, dia pun mulai sedar, oh, dia nampak jalan kebenaran, dia boleh berfikir secara rasional. Ini antara kelebihan taubat istighfar. Pada ayat ni tuan-tuan, saya pernah alami lah pengalaman saya, dan pengalaman tu saya masukkan dalam buku ni pada bab yang ke-10. Nanti kita akan sampai lah. Kita akan sampai. Tetapi saya ringkaskan macam mana saya pernah kutip dana lah untuk bantu pelajar saya. Dia budak Kemboja. Dia master, dia tak boleh teruskan master sebab dia sangkut yuran tak bayar. Sampai 11,000 lah. Jadi dia minta bantuan. Saya pun umumlah dalam kelas. Dan kelas apa, ada satu kelas saya ni. Lepas tu bila masuk dalam kelas tu, ringkas cerita, kutipan tu cecah 6,000. Dan terakhir sekali dalam kelas ada seorang makcik. Dia bagi 3,000 cash. Kalau ada dalam sampul tu 3,000, masuk lagi 3,000. Dan masa makcik tu bagi duit tu ke saya, dia masuk sampul. Saya tengok. Dan masa tu anak murid ni dah keluar dah. Cuma tinggal saya dengan makcik tu. Tengah sembang dia masuk. Masa tu tahu tak tuan-tuan, tiba-tiba terlintas di hati, wah, banyaknya duit. Mau ambil, tak ada siapa akan question. Perhatikan, anak murid mu ni semua percaya pada kamu, mu ni ustaz. Tiba-tiba datang anak kepada saya, terkejut. Saya kata, kita dididik daripada kecil. Duit 10 sen tengah jalan pun tak ambil. Sebab bukan hak kita. Kita dididik hal haram tu. Tiba-tiba ni 6,000 depan mata, masuk dalam kepala. Masa tu saya pun kata, apa benda ni? Suara dalam hati. Suara dalam hati tu memang kita, bukan kita. Saya kata, oh, lepas tu saya pun ingat ayat ni. Allah kata, innal ladzina taqaw. Kemudian Allah kata, sesungguhnya orang yang bertakwa, tu bukan nak kata saya bertakwa. Takwa ni orang yang jaga. Kita adalah ilmu hal haram tu. Bila mereka ditipu, digoda oleh setan, tadzakkaru, mereka pun ingat. Boleh ke tak benda ni? Tak boleh. Allah tak bagi ni. Fa idza hum mubsirun. Dia pun tiba-tiba segera dia boleh melihat jalan yang benar. Ini setan nak bisikkan kepada aku. Tetapi kalau kita in the first place kita tak ada knowledge mengenai halal haram, kita rasa lintasan itu dah rezeki kita. Oh, rezeki aku ini. Padahal dia menipu. Jadi ayat ni kita kena faham mengikut kefahaman yang betul, dan nak dapat sifat takwa ni kita sedar benda yang betul salah. Kita boleh nak menangkis, of course dengan rahmat Allah, tapi dia juga berkait rapat dengan ilmu yang kita miliki. Ingat lagi peristiwa tu. Ada dalam bab ke-10 buku, nanti kita akan sampai. Saya akan bawa ayat-ayat lain dan juga hadis lain untuk menjelaskan bagaimana bisikan dalam hati tu ada. Okey, perbaharui istighfar, taubat. Yang ke-9, senjata yang kita perlu gunakan
menghilangkan segala ruang ataupun peluang ke arah timbulnya fitnah dan keraguan. Ini pun penting. Kadang-kadang setengah orang yang jahil ni, dia kata buat aja, peduli apa dengan orang cakap. Dia kata jangan peduli dengan orang cakap. Contoh, ni pernah berlaku. Masa kami duduk di tahfiz tu, satu pagi, kami perasanlah bila kami waktu rehat tu, ada pasangan, lelaki dan juga perempuan. Naik motor lalu depan tahfiz kami pergi ke belakang. Pergi ke belakang macam ada kawasan rumah lah. Rumah macam rumah sewa. Setiap kali dia lalu, kita mesti suspicious, tengok. Sebab perempuan tu pakaiannya tak berapa sopan. Lepas tu satu hari ada budak-budak tahfiz di tahfiz saya ni hak nakal sikit lah. Dia macam kata, oi, macam kata bawa siapa tahu. Lepas tu hak lelaki tengah naik motor macam dia perlahankan motor, dia pusing ke belakang, jeling. Macam dia nak marah lah. Jadi saya pun perasan masa tu. Mungkin perempuan yang dibawa tu adalah isteri dia. Tetapi tindakan dia naik motor pada waktu tertentu, bonceng perempuan tu, perempuan tapi pakai tak senonoh, dia telah menimbulkan prasangka kepada orang. Jadi orang kata ingat, oh dia ni balik perempuan ke rumah sewa, buat benda tak elok. Jadi sepatutnya dia tak boleh, kalau itu isteri dia, sepatutnya dia tak boleh menimbulkan suspicion. Sebab tu kita kahwin kena buat kenduri. Kita kena buat kenduri, kenapa? Kita nak menghilangkan suspicion orang, keraguan orang. Contoh, saya pindah satu tempat, tiba-tiba saya ada bawa perempuan tu masuk dalam rumah. Masuk perempuan dalam rumah. Orang tempatan tak tahu, siapa baru menyewa rumah sebelah ni. Dia ada perempuan ni siapa? Isteri dia ke? Ataupun siapa orang gundik dia ke? Jadi untuk mengelakkan keraguan itu, kita kena buat something. Macam di kampung, atau kita kahwin, declare. Oh, kahwin, majlis kahwin. Siapa? Oh, si Fulan. Oh, isteri dia. Jadi perkara ini perlu kita lakukan. Kita kena tutup ruang ataupun peluang yang boleh menimbulkan fitnah dan juga keraguan. Kita ambil contoh. Nabi segera memperkenalkan isterinya Safiyah binti Huyai pada dua sahabatnya ketika mereka terserempak dengan Nabi semasa berjalan dengan Safiyah pada waktu malam. Cerita dia, masa ni saya ingat saya hadis ni ataupun peristiwa ini ketika Zainab ataupun Nabi baru berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Jadi mungkin sahabat Nabi di Madinah tak tahu lagi lah Nabi berkahwin. Okay. Lepas cerita dia, Nabi duduk dalam masjid, Safiyah datang jumpa Nabi, Nabi pun layan sekejap, Nabi pun nak hantar Safiyah balik. Di waktu gelap malam. Dia di Madinah masa tu bukan ada lampu jalan macam kita ni. Bila Nabi berjalan berdua dengan Safiyah, sahabat Nabi, orang Ansar dia tengok, nampak susuk tubuh macam Nabi tapi berjalan tengah malam dengan perempuan. Mereka pun mengelak, lalu ikut jalan lain. Dan pada ketika itu Nabi panggil. Dia berkata, ala rislikuma. Dia kata jangan cepat sangat. Nabi berkata, ini Safiyah binti Huyai, isteri aku. Waktu sahabat berdua berkata, subhanallah ya Rasulullah. Waktu Nabi kata, kenapa aku cakap ni? Nabi berkata, inna syaitana yajri minal insani majratta. Setan yang mampu bergerak dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah ni. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum masu'a. Aku risau dia akan campakkan suatu sangkaan buruk dalam hati kamu. Jadi nak mengelak daripada berlakunya kata fitnah ataupun bencana yang lebih besar, Nabi tutup ruang-ruang peluang fitnah itu dan juga keraguan itu. Nabi explain, ini isteri aku. Kadang-kadang kena ada. Pernah sekali saya makan. Saya makan. Ni cerita dengan jemaah muslim, saya makan dengan depan tubuh saya. Datuk Dr. Abdul Basit. Tengah makan, kita pakai sudu. Sebelum dia bersuara tegur saya, saya kata, Ustaz minta maaf, kata saya dulu buat CEPD macam dialisis air 2 tahun 2008 sampai 2010. Jadi sebelum kita buat dialisis tu nak pastikan tangan tu kena bersih sebab di perut kita ada tiup tu bersambung terus ke dalam perut ni. Jadi kalau kita nak buat dialisis tu, kita kena dialisis air, dipanggil CEPD kita kena buka tiup tu, keluarkan air, masuk balik. Jadi dia punya sensitifnya tiup tu dengan sebarang kontak luar tu kok kena kata keracunan ke ataupun jangkitan kuman sangat tinggi. Oleh kerana itu SOP ni sangat tinggi. Antaranya saya cerita ke Dr. Wasit, saya kata antaranya sebelum saya buka peralatan untuk buat dialisis air itu kena basuh tangan.
Basuh tangan, gosok tangan tu 5 minit non-stop. Dia ajarlah cara basuh. Ada sabun ni basuh, habis basuh 5 minit gosok, kita pakai pula apa? Alkohol tu. Jadi bayangkan kita buat dialisis air ni 4 kali sehari per sesi 20 minit ke setengah jam. Jadi 4 kali sehari, 5 minit gosok tangan tu pakai sabun, 4 kali sehari 20 minit, dan selepas 2 tahun tangan saya dah mulai alergi, lepas tu dia pecah-pecah. Dan walaupun selepas saya buat transplant dapat berapa minggu nanti saya bagi, sampai sekarang alhamdulillah sihat. Sampai sekarang saya tak boleh pakai tangan ni untuk makan. Tambah pula kalau makanan tu jenis pedas, dia macam tangan saya jadi macam rasa panas, macam terbakar. Lepas tu kena pakai sudu. Jadi bila saya pakai sudu tu, Dr. Basit tengok. Saya kata minta maaf Ustaz, saya tak boleh makan pakai tangan. Tempat tangan saya alergi teruk. Sebab cerita saya duduk dialisis dulu tu, kesan dia sampai sekarang. Lepas tu kena pakai sudu. Lepas tu Dr. Basit berkata, dia kata baru nak tanya tadi. Jadi soalannya, kita tutup siap-siap ruang fitnah. Ruang fitnah daripada orang pandang. Kita buat apa? Sama juga kalau kita pergi satu tempat, contoh. Ada seorang ustaz, bagus ustaz ni. Dia apa? Dia mengajar di surau kami. Bila azan Isyak, saya masuk ke surau, pakai motor nak masuk ke surau, kita tengok dia keluar surau. Start motor nak balik. Jadi kalau orang awam tengok, apa hal ustaz ni? Nama ustaz tapi tak semayang berjemaah. Tapi ustaz ni bila tengok saya, dia tu pergi. Assalamualaikum salah. Oh minta maaf. Saya ni dia kata ada uzur. Ni apa? Dia macam dia sakit, lepas tu dia pakai macam benda lah. Dia pakai benda dekat ada kawasan bahagian punggung dia. Lepas tu tiba-tiba tengah kuliah tadi, dia kata macam plaster dia pakai tu macam pecah. Jadi kain dia tu terkena dengan darah. Jadi tak boleh semayang, dia kena balik. Maksudnya, kalau saya fikir logik lah, dia tak payah explain pun. Mana logiknya ustaz ni keluar lagu tu ya? Mesti ada something. Dan kita sedia untuk terima. Tapi ustaz ni kata, dia bagi tahu. Sebab apa? Dia mematikan terus api fitnah yang mungkin menyala, yang mungkin dicetuskan oleh setan. Jadi pada tahap kita jangan duk ingat orang boleh baik sangka. Biarlah. Mesti dia tak sangka macam tu. Kita kena tutup lubang-lubang fitnah. Minta maaf ya, ini isteri saya baru kahwin. Bagi tahu. Seperti apa yang Nabi buat ni. Sebab setan ni dia mengintai-intai peluang-peluang untuk merosakkan kita. Dan antara contoh kita tutup fitnah ni, guna bahasa yang kasar. Allah larang guna bahasa yang kasar dalam komunikasi. Kenapa? Ianya boleh menimbulkan permusuhan dan juga fitnah. Kata Allah kata wa qul ibadi, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, supaya mereka berkata dengan kata-kata terbaik dan sopan kepada orang lain. Kenapa? Innasyaitana yanzaghu bainahum. Sebab syaitan ni menghasut mereka. Dengan hasutan disebabkan oleh kata-kata. Jadi untuk mengelakkan daripada fitnah tu berlaku, bahasa kena sopan. Jangan guna bahasa sini, bahasa kasar. Kita guna bahasa kasar je, kita dah cetuskan api fitnah, syaitan masuk, dia pun siram minyak, tak pasal-pasal akan berlaku pergaduhan. Macam contoh, sekiranya tetap berlaku perdebatan dalam isu tu, sekiranya tetap berlaku perdebatan dalam isu yang mungkin berlaku antara kita dengan kawan kita tu, cubalah gunakan akhlak yang terbaik. Gunakan akhlak yang terbaik. Jangan kita layan sekasar-kasarnya, nak main lepas di mulut. Gunakan akhlak yang terbaik. Waktu Nabi kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Masuk kalau terpaksa berdebat juga, gunakan bahasa yang terbaik. Jadi itu antara cara kita tutup pintu-pintu fitnah yang mungkin boleh menyebabkan berlakunya permusuhan. Jadi tuan-tuan semua, saya kira saya stop situ sebab item nombor 10 ni panjang juga cerita dia. Ini kita boleh sambung untuk sesi akan datang lah. Kita berhenti sampai item yang ke-9. Item yang ke-10 ni antara satu senjata untuk kita gunakan bagi mengelak serangan syaitan ataupun tipu daya syaitan adalah dengan menambah ilmu. Dan kita akan bincang. Perbincangan agak dalam juga ni berkaitan dengan benda ni. Saya kira saya stop setakat ni dulu. Ada masa lagi dalam beberapa minit. Kalau ada soalan, kita buka lah untuk soalan. Sila.
Stop share. Alhamdulillah kita ada seramai 36 orang online. Jadi sambil-sambil itu tuan-tuan, sekali lagi saya sebut program kita ni sekarang ni online ni program percuma yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Akademi Tadabbur Malaysia ni pengasas dia adalah PU Pencetus Ummah Ustaz Yusuf Arba'in ataupun kita panggil Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf. Dan dia buat inisiatif dengan kawan-kawan kita tubuhkan macam kita kata kelas pengajian online yang dinamakan Akademi Tadabbur Malaysia, dan kelas ni memang bergerak atas sukarela dan berdasarkan sumbangan ikhlas para penyumbang. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang pahala, nak bantu supaya program berkaitan dengan Al-Quran ini boleh diteruskan, dilangsungkan secara berterusan, bolehlah. Alhamdulillah menyumbang kepada kita kata Akademi Tadabbur Malaysia. Mungkin Ustaz Yusuf boleh share account number dekat chat. Mudah-mudahan kalau ada dermawan dalam ni yang rasa nak menyumbang boleh menyumbang. Sebab saya duduk tengoklah Akademi Tadabbur ni dia punya sesi kelas online almost setiap hari. Dan pengisiannya padat, pengisiannya sangat ilmiah. Tak ada kata nak mengaru dan nak merapu-rapu. Dan fokus kepada Al-Quran. Allahuakbar. Okey, Ustaz Yusuf mungkin boleh share. Boleh share nama akaun supaya kita beri peluang kepada yang hadir menyumbangkan. Tapi sambil-sambil itu ada soalan tak? Kalau boleh saya jawablah. Dan masa dalam lebih kurang lagi 5 minit sebab kalau ikut yang diperuntukkan pada saya sejam 9 suku sampai 10 suku. Sila. Ataupun kalau tak mau tanya soalan boleh tulis dekat chat. Sila. Dia biasa tak ada yang mula tanya ni. Kalau seorang dah mula barulah dia tercetus yang lain. Okey, tak ada masalah. Saya tunggu Okey. Ini apa ada ni. Dah ada. Daripada Syahira Faiz ni. Kita semua ikhlas untuk memastikan kelangsungan kelas Akademi Tadabbur Malaysia. Nama akaun Bank Islam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Puan Zaitun. Ya. Saya nak tak tahu sama ada masa berkaitan tajuk atau tidak. Ya. Saya ni kita ni dah berumur. Bila waktu nak mulakan solat tu dia macam selalu diganggu dengan Ganggu macam mana? Ganggu niat lah. Kadang niat tak betul lah. Semasa solat pula kadang-kadang dia kata 3 lah, kadang 4 lah. Jadi kadang-kadang kita jadi ragu-ragu Ustaz. Itu termasuk dalam pasukan juga ke macam mana Ustaz? Dan macam mana cara kita nak mengatasinya? Okey. Kadang-kadang kata 3 ke 4, 3 ke 4. Dia selalu begitu. Okey. Ustaz kan dia jadi macam tu. Okey. Boleh. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, sama. Dia bagus soalan, masya-Allah. Setan ni dia tak akan berputus asa dengan kita. Dia duduk dengan kita pun lakukan azan. Lalu azan dia benci ke azan, dia lari tu cerit-cerit. Lepas tu bila azan habis dia datang balik. Dia ganggu kita dalam kepala. Ingat benda ni. Sudahnya kita pun lupa rakaat. Itu memang ada hadis Nabi sebutlah. Jadi cara nak mengatasi dia, of course, kalau puan solat di rumah, cara nak mengatasi masalah lupa rakaat ni antara yang paling berkesan solat berjemaah.
Sebab bila bersolat berjemaah, sekurang-kurangnya suami kita ke anak kita ke yang jadi imam, dia dah guide kita dah rakaat berapa. Itu antara hikmah solat berjemaah. Dan saya perasan ya, solat berjemaah yang selalu paling banyak orang lupa rakaat bila tak ada? Solat asar. Kenapa solat asar orang paling lupa rakaat? Biasa orang dah keletihan, dah habis bekerja. Jadi cara yang berkesan untuk mengelakkan kita lupa rakaat ni, macam saya kata solat berjemaah. Solat berjemaah. Ataupun satu cara lagi lah, ni saya discover sendiri. Kadang-kadang sebelum semayang tu, kita atur surah yang kita akan baca. Okey, sebelum solat kita kata rakaat pertama aku nak baca surah sekian. Rakaat kedua aku baca surah. Contoh rakaat pertama kita baca surah Al-Fil, rakaat kedua kita baca surah Quraisy. Jadi kita buat rakaat pertama, rakaat kedua, bila masuk rakaat ketiga kita boleh ingat dengan surah kita baca, oh tadi surah ni dah baca, oh sekarang aku duduk rakaat ketiga dan keempat. Itu antara cara-cara yang boleh berkesan. Kemudian kadang-kadang isu niat ni, kadang-kadang cara kita orang Melayu belajar bab solat ni macam isu elemen niat. Kalau saya nak simplify lah, kita baca usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala, kita baca. Lepas tu kita pun bila takbir tu nak masukkan sekali niat semayang apa. Sebenarnya elemen niat tu untuk orang baru belajar solat boleh lah. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita tu dah dengan niat. Jadi tak payah kita nak masuk takbir tu nak tarik semua masuk. Ia menyebabkan timbul isu-isu jadi was-was ni. Cara paling mudah untuk Puan Zaitun dan juga yang lain, sebelum solat, ni waktu apa sekarang ni? Oh, Isyak. Isyak berapa rakaat? Dah lama kita semayang 4 rakaat. Kita semayang seorang, aku ikut imam. Ni ikut imam di depan. Allahu Akbar. Niat dah tu. Niat dah tu. Tak perlu kita kata sampai bila nak takbir tu, nak kena tarik semua. Mana berapa rakaat semua. Itu yang jadi, kita tengah semayang, kita kata, aku masa takbir tadi, betul ke tak aku tarik segala niat rakaat semua sekali? Itu menimbulkan was-was. Jadi kadang-kadang benda tu simplify. Benda tu perlu dimudahkan. Sebab apa nak semayang, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Ada tak kita tiba-tiba pergi ke dapur, buka periuk, makan nasi, aku makan nasi. Tak sedar makan nasi. Itu masalah mental. Kalau kita orang yang sihat, kita pergi ke dapur, tahu dah kita nak pergi buka periuk, ambil nasi, makan nasi. Dan itulah niat. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Macam kita dah semayang lama, dah macam usalli tu untuk budak kecil atau mu'alaf baru belajar, okey dah. Tapi kita dah semayang lama, dah kita tahu, oh ni waktu zuhur. Waktu zuhur ni semayang 4 rakaat. Datang ke masjid nak ikut imam. Itulah, ya Allah aku nak semayang maghrib 3 rakaat ikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar, dah cukup macam tu. Ini antara saya kata rawatan yang berkesan lah untuk bantu orang yang jenis was-was. Lepas tu, itu kadang-kadang orang baca surah An-Nas. Surah An-Nas untuk menghindarkan al-waswasil khannas. Jangan baca saja, kita tahu mana tempat kita nak fokus dan sebagainya. Jadi saya katakan tuan kepada Puan Zaitun tadi dua lah. Yang pertama, ikut imam. Carilah imam, berimam. Kalau kita boleh pergi ke masjid suami ke anak ke, ikut imam. Yang kedua, kita set. Rakaat pertama nak baca surah apa, rakaat kedua baca surah apa. Jadi korang kan ada indikator. Kalau kita terpilih, aku dah apa dah. Oh tadi aku dah baca surah sekian. Dan yang ketiga, cerita pasal niat di depan tu, kita sebenarnya boleh mudahkan benda ni. Jangan susahkan sehingga. Jadi, saya pernah jumpa ada seorang makcik, cerita lama dah ni. Dia kata, Ustaz, dia kata, Masya Allah, makcik cemburu dengan setengah orang semayang. Cemburu kenapa tu? Dia kata, ya Allah, mudah membagi. Dia tu masuk niat untuk solat. Saya kata, macam mana? Itulah dia kata, makcik belajar niat tu, dia kena masuk takbir tu. Allah, masa tu kena tarik. Aku nak semayang zuhur 4 rakaat ikut imam. Masa tu nak kena tarik niat. Saya kata, cik, bukan sampai tarik tu. Semayang ni mudah aja. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Saya explain seperti mana yang saya explain tadi. Dia berkata, oh gitu je ke? Gitu je lah. Dia kata, oh okey. Lepas tu dia cuba buat, dia lebih tenang, lebih mudah. Jadi cuma kadang-kadang cara kita belajar tu. Allahu'alam. Okey, soalan lain. Kalau ada. Okey, kalau tak ada dah 10.18, saya kira cukuplah untuk hari ini. Saya serah kembali kepada Ustaz Yusof, Akademi Tadabbur. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan.
Ada banyak lagi buku ni kita nak bincang ni insya-Allah. Bila khatam kita akan dapat tu lah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.